Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semalam sekali lagi kita membuat keputusan yang besar, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang Diperketatkan ataupun PKPD di kawasan Batu 21 hingga 24 Sungai Lui, Ulu Langat, Selangor. Iaitu yang kedua yang kita laksanakan selepas kita laksanakan di Sempang Renggam ataupun di daerah Keluang. Tindakan ini terpaksa kita lakukan kerana terdapat 71 kes positif COVID-19 daripada 274 penghuni Mahat Tahfiz An-Nabawiyah di Batu 21. Sekatan ini bukan saja melibatkan Mahat Tahfiz tersebut, tetapi juga melibatkan 7 buah perkampungan di sekitar, iaitu 5 buah perkampungan Melayu dan juga 2 buah perkampungan masyarakat orang asli. Dan ianya melibatkan lebih daripada 3,000 penduduk dengan lebih kurang 600 buah rumah. SOP-nya sama dengan apa yang kita lakukan di Keluang, di Sempang Renggam, iaitu tidak boleh keluar masuk kampung. Yang dah ada di kampung tidak boleh keluar, yang berada di luar tidak boleh masuk ke kampung. Dan pihak polis dan tentera berkawal di pintu-pintu masuk kampung. Dari segi makanan akan dihantar oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan akan menghantar melalui JKM untuk menghantar makanan kepada penduduk di kampung tersebut. Dan dalam masa 14 hari kawalan pergerakan diperketat ini dilaksanakan, saringan akan dibuat dari rumah ke rumah. Seperti biasa, pihak polis akan melaporkan dari segi tahap pematuhan dan sebagainya, dan juga tindakan yang dilaksanakan bagi memastikan pematuhan dapat dipertingkatkan. Semalam PDRM telah menahan 828 individu di sekatan jalan raya dan juga rondaan PDRM kerana melanggar PKP ini. Sebenarnya kalau kita lihat, tangkapan semakin meningkat, yang menunjukkan bahawa pihak polis mengambil tindakan yang lebih tegas daripada biasa-biasa, daripada sebelumnya. Dan sebenarnya sasaran kita bukan untuk menambahkan tangkapan. Sasaran kita adalah untuk mengurangkan tangkapan. Semakin banyak tangkapan setiap hari bermakna masih ramai rakyat kita yang tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Sebab itulah sasaran kita supaya semakin hari semakin kurang tangkapan yang untuk bagi kita menunjukkan bahawa pematuhan rakyat semakin mencapai secara keseluruhannya. PDRM dan ATM, Angkatan Tentera, telah mengadakan sebanyak 1,520 sekatan jalan raya dan melakukan pemeriksaan terhadap 257,287 kenderaan. Sekatan jalan raya di tol, seperti yang telah pun diumumkan, bahawa terdapat 23 sekatan jalan raya di tol, tetapi mulai semalam telah pun ditingkatkan kepada 65 sekatan di plaza-plaza tol, dan ianya akan ditingkatkan kepada 114 plaza tol di seluruh negara. Sehingga semalam, jumlah keseluruhan anggota yang bertugas sama ada PDRM, ATM, Rela dan juga APM adalah seramai 67,774 anggota. Dan kita mempunyai simpanan yang lebih ramai
jika diperlukan dan akan ditambah daripada masa ke semasa. Seperti yang saya maklumkan beberapa hari yang lepas, terutamanya semalam, bahawa untuk fasa kedua, PKP fasa kedua yang akan bermula pada 1 April nanti, kita akan meningkatkan dari segi sekatan-sekatan dan juga dari segi sekatan-sekatan pergerakan ini. Pada tahap kedua ini kita percaya ianya tentulah berbeza daripada cara yang kita lakukan pada tahap pertama. Walau manapun ingin saya tegaskan, ianya sekatan yang kedua, di fasa kedua ni masih lagi membenarkan pergerakan. Masih lagi kedai-kedai masih dibuka seperti biasa. Cuma mungkin dari segi kawalan masa dan sebagainya yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Jadi untuk fasa kedua ni berbeza dengan PKP yang diperketatkan di Sembarenggang dan juga di Ulu Langat. Beza ya. Kalau sana tak boleh keluar rumah langsung, makanan dihantar ke rumah dan sebagainya, tapi di sini tidak. Jauh sekali daripada perintah berkurung seperti yang diwawarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi antara yang akan kita laksanakan, di antara sekatan-sekatan yang akan kita laksanakan adalah yang pertamanya dari segi premis perniagaan. Seperti kita tahu, semua premis perniagaan selain daripada keperluan harian, makanan dan sebagainya tidak dibenarkan. Walaupun seperti kita tahu hari ini supermarket, pasaraya dan sebagainya berniaga sehingga membuka premis mereka sehingga ke pukul 10 malam dan ada yang sampai pukul 12 pun ada kita dengar. Oleh itu kita membuat keputusan, mesyuarat pagi ini membuat keputusan bahawa waktu beroperasi pasaraya, hypermarket dan mana-mana premis yang menjual barang keperluan makanan harian adalah di antara pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Bagi restoran, kedai-kedai makan, gerai-gerai makan dan sebagainya, walaupun kita benarkan operasi untuk makanan yang berbungkus, yang dibungkus untuk dibawa pulang, waktunya adalah daripada 8 pagi hingga 8 malam. Operasi stesen minyak juga dihadkan daripada jam 8 pagi hingga 8 malam. Jadi standard kesemua yang menjual makanan, keperluan harian dan sebagainya adalah pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam, termasuk penghantaran ke rumah dan sebagainya. Walaupun pihak kerajaan menggalakkan supaya orang ramai menggunakan pembelian secara atas talian. Ya. Dan walaupun penghantaran atas talian, tetapi kita menasihatkan orang ramai supaya tidak bersemuka dengan delivery ataupun pihak yang menghantar makanan tersebut. Kita lebih menggalakkan supaya makanan ditinggalkan di luar pagar dan yang menghantar makanan menelpon ke rumah dan tuan rumah keluar untuk mengambil makanan apabila delivery ataupun penghantar tersebut beredar daripada rumah tersebut. Kita cuba mengelakkan adanya pertemuan bersemuka kerana kita cuba mengelakkan daripada pergerakan seperti itu yang boleh menyebabkan merebaknya penyakit ini. Waktu operasi pengangkutan awam kita kekalkan, iaitu kita kekalkan dari 6 pagi hingga 10 malam dan juga daripada 5 petang hingga 10 malam. Kita faham ada pekerja yang shiftnya berakhir pukul 8 ataupun pukul 9 malam. Jadi mereka masih boleh menggunakan kenderaan awam. Kecuali taksi dan e-hailing dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 10 malam berterusan, ya, termasuk kenderaan-kenderaan persendirian. Dan seperti yang telah pun kita maklumkan bahawa kenderaan persendirian
walaupun dibenarkan untuk keluar membeli bahan makanan dan sebagainya, tetapi kita tetapkan satu kenderaan untuk satu orang untuk satu kenderaan. Kita memahami bahawa masih banyak kenderaan-kenderaan komersial, pengangkutan komersial yang melibatkan barangan keperluan seperti makanan dan perubatan kini berada di atas jalan raya daripada pagi hingga ke malam. Kita memang membenarkan kenderaan tersebut beroperasi, walau bagaimanapun kerajaan menggalakkan supaya kenderaan ataupun pengangkutan komersial untuk barangan keperluan ini beroperasi di antara 7 malam hingga 7 pagi. Ianya adalah digalakkan, ya, bukan arahan supaya mereka hanya bergerak 7 malam sampai 7 pagi, tetapi digalakkan. Kerana kita dapati ada kenderaan yang memerlukan jangka masa yang panjang untuk beroperasi. Mungkin daripada Johor Bahru nak pergi ke Perlis, tak boleh selesai. Mungkin saya dipahamkan sampai 17-18 jam. Saya dipahamkan. Jadi kita dah bersetuju supaya pengecualian itu diberikan walaupun kita galakkan beroperasi di waktu malam. Aktiviti riadah dan sosial tidak dibenarkan di kawasan awam dan persendirian walaupun di dalam gated area sekalipun. Kita tak nak membezakan antara yang di dalam gated dan di luar gated area ni. Sesiapa saja, undang-undang kita sama, merangkumi kesemua lapisan rakyat. Tidak ada perbezaan dari segi penguatkuasaan undang-undang seperti ini. Oleh itu, kita tidak benarkan aktiviti itu dijalankan, tetapi kita ada kelonggaran, iaitu untuk golongan autism dan juga UKU untuk mendapatkan terapi seperti yang dinasihatkan oleh pakar. Walau bagaimanapun, kita juga melarang secara berkumpulan. Walaupun terapi itu diperlukan di luar, tetapi juga tidak dibenarkan secara berkumpulan. Seperti yang telah saya umumkan, bahawa pihak kerajaan telah pun mengarahkan KPDN HEP untuk menentukan harga shilling. Pagi tadi kita membincangkan perkara ini dan kita dapati bahawa topeng muka tidak banyak dikeluarkan di dalam negara, tetapi kebanyakannya diimport daripada negara luar. Jadi kita juga terikat dengan harga yang diimport tadi. Oleh itu, mesyuarat bersetuju harga topeng muka, harga shilling topeng muka adalah RM1.50, iaitu 50 sen lebih murah daripada harga yang telah pun ditetapkan lebih awal, iaitu RM2. Dan kita akan terus mengkaji dari masa ke semasa harga tersebut. Jika didapati harga yang dibeli sudah pun menurun daripada harganya, kita mungkin akan review balik dan mengumumkan semula harga yang lain, harga yang baru. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. InsyaAllah besok ada beberapa perkara yang penting juga dari segi akan diumumkan dari segi PKP fasa kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Assalamualaikum Tuk Sri. Tuk Sri, di bawah PKP fasa yang kedua ni, aktiviti di rumah-rumah ibadat, kalau boleh Datuk Sri perjelaskan sikit. Sama saja di rumah ibadat kita masih lagi tidak membenarkan, ya, untuk kalau di masjid misalnya semayang jemaat masih kekal, tidak dibenarkan. Semayang berjemaah juga kekal untuk tidak kita benarkan setakat ini. Bukan saja di masjid, tetapi juga di semua yang melibatkan semua agama. Gereja-gereja misalnya pada hari Minggu tidak dibenarkan perhimpunan ataupun ibadat mereka secara berkumpulan dan sebagainya. Begitu jugalah tempat-tempat lain, mungkin di kuil-kuil Hindu, di tokong-tokong dan sebagainya. Ianya merangkumi semua agama, ya, bukan untuk Islam semata-mata.
harga siling topeng muka ni berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa hari 1 hari bulan. Semuanya tadi berkuat kuasa 1 hari bulan. Selain daripada topeng muka, macam peralatan lain macam hand sanitizer macam tu ada untuk setakat hari ini Kabinet HEP belum menetapkan harga shilling ya untuk sanitizer. Sebab kalau kita tahu sanitizer ni mempunyai brand yang berbeza, mempunyai jenama-jenama yang berbeza, yang harganya mungkin berbeza-beza mengikut jenama. Ada yang diimport, ada yang dikeluarkan tempatan dan sebagainya. Jadi kita tidak membuat setakat ini tidak ada ketetapan dari segi harga yang terkawal seperti topeng muka, kerana topeng muka adalah sama saja ya, berbeza dengan sanitizer. Tapi kita akan bincang dengan pihak KP dan HEP jika ada keperluan. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.